semua. Pelbagai kaum, pelbagai agama. Jom kita belajar agama dan kepercayaan di Malaysia. Sejarah tahun 6 dalam unit 5. Objektif pembelajaran yang akan kamu capai pada akhir pembelajaran merangkumi standard pembelajaran 11.2.1 iaitu kamu akan dapat menyatakan pelbagai agama dan kepercayaan masyarakat di Malaysia. Yang kedua, 11.2.2 iaitu menjelaskan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Yang ketiga, 11.2.3 kamu akan dapat menjelaskan kedudukan agama lain dalam perlembagaan. Dan yang terakhir, 11.2.4 kamu akan dapat menyenaraikan rumah-rumah ibadat di Malaysia. Baiklah, seterusnya jom kita kenali pelbagai agama di Malaysia. Mari kita lihat agama yang pertama dalam gambar ini iaitu agama Islam. Dalam agama Islam penganutnya wajib menunaikan solat 5 waktu sehari, berpuasa di bulan Ramadan dan pelbagai amalan lain. Yang kedua, kita lihat agama Buddha. Mereka ini dikehendaki melakukan perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang jahat. Dan mereka ini juga bersembahyang diwat. Yang ketiga, agama Hindu. Penganut agama Hindu ini percaya kepada hukum karma. Apa itu hukum karma? Hukum karma adalah segala perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan dan juga sebaliknya. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat agama Kristian. Ini dia suasana di gereja. Penganut agama Kristian ini bersembahyang di gereja pada setiap hari Ahad. Mereka juga boleh bersembahyang bersendirian. Yang kelima adalah agama Tao. Penganut agama Tao ini mementingkan keharmonian hidup dengan alam semesta. Yang terakhir adalah agama Konfusianisme. Penganut agama Konfusianisme ini menekankan sifat berperi kemanusiaan dan mengamalkan prinsip menghormati antara satu sama lain. Murid-murid perasan tak? Setiap agama ini mementingkan penganutnya membuat kebaikan. Sekarang, apakah kepercayaan yang terdapat di negara kita? Jom kita lihat kepelbagaian kepercayaan yang terdapat di negara kita. Negara kita ini unik terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Jadi kita lihat yang pertama iaitu orang asli. Orang asli ini mempunyai amalan kepercayaan yang diwarisi turun-temurun. Orang asli ini mempunyai amalan kepercayaan yang berkait rapat dengan alam sekitar. Seterusnya, mari kita lihat kaum dan etnik yang kedua, iaitu Kadazan Dusun. Amalan kepercayaan masyarakat Kadazan Dusun ini, mereka percaya kepada kinorohingan yang dipercayai mempunyai kuasa Tuhan. Seterusnya, mereka juga percaya kepada semangat padi. Baiklah, ini gambar masyarakat ataupun etnik kaum Kadazan Dusun. Seterusnya mari kita lihat yang ketiga, iaitu etnik Bajau. Cantik kan sumandak-sumandak ini? Amalan kepercayaan mereka diwarisi daripada nenek moyang. Contohnya upacara ngeduang atau duang rumah, di mana tuan rumah atau keluarga si mati akan menjamu makanan kepada tetamu. Seterusnya, yang keempat, mari kita lihat kaum ataupun etnik apa pula? Kita lihat yang keempat iaitu Iban dan Melanau. Cantik kan? Sumandak ini. Mereka ini mengamalkan adat turun
temurun. Contohnya, apabila ingin mendirikan rumah, kawasan tanah hendaklah disembah terlebih dahulu untuk mengusir roh jahat. Kaum Iban juga mengadakan upacara miring. Apa itu miring, murid-murid? Iaitu upacara berdoa kepada Tuhan. Seterusnya, mari kita lihat kaum Bisaya. Ini dia. Okey, wajah-wajah masyarakat Bisaya. Amalan kepercayaan mereka ni percaya kepada kuasa-kuasa gaib. Di mana sebelum membuka sesebuah kawasan pertanian, mereka akan membaca jampi mentera untuk mengelakkan gangguan kuasa gaib. Okey, baiklah, itu tentang kaum etnik Bisaya. Seterusnya, mari kita lihat ini pula. Apakah agama persekutuan bagi negara kita? Murid-murid tahu? Mari kita lihat Islam, agama persekutuan. Menurut perkara 3, Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Islam ialah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Ini bermaksud walaupun agama Islam ialah agama persekutuan, tetapi penganut agama lain di negara kita ini bebas mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat gambar ini. Gambar siapa ni? Ya, betul. Yang di Pertuan Agong kita. Yang di Pertuan Agong kita ini ialah ketua agama Islam di peringkat negara, negeri baginda sendiri dan negeri yang tidak mempunyai sultan atau raja, termasuklah wilayah persekutuan. Ini menunjukkan kepada kita yang di Pertuan Agong itu adalah ketua agama Islam. Okey, baiklah. Seterusnya, raja atau sultan dan yang di Pertuan Besar pula bagi setiap negeri, mereka merupakan ketua agama Islam di negeri masing-masing. Seterusnya, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan rumah ibadat. Murid-murid tahu? Ya, betul. Rumah ibadat merupakan tempat yang suci dan mulia bagi kebanyakan agama dan kepercayaan. Kita perlu mengetahui adab dan pantalarang serta peranan rumah ibadat kaum lain bagi apa? Apa tujuan dia? Tujuannya adalah bagi mewujudkan persefahaman. Baiklah. Seterusnya, mari kita kenali rumah ibadat yang terdapat di Malaysia. Murid-murid tahu? Cikgu percaya ramai yang tahu. Betul tak? Okey, jom kita lihat. Yang pertama, rumah ibadat yang terdapat di Malaysia adalah masjid, kuil, gereja, wad, tokong dan gurdwara. Ini yang terdapat di negara kita. Baiklah, murid-murid. Jom kita ketahui pula adab di setiap rumah ibadat ini. Untuk adab di masjid, apakah adab ketika kamu semua berada di masjid? Ya, betul. Kamu perlu memakai pakaian yang bersih, sopan dan menutup aurat. Kemudian yang kedua, kamu perlu menanggalkan kasut sebelum memasuki masjid. Dan yang ketiga, perlu menghormati jemaah yang sedang bersolat. Baiklah murid-murid, itulah dia adab di masjid. Sekarang mari kita lihat apakah adab ketika berada di wad. Murid-murid tahu? Jom kita lihat satu persatu. Yang pertama, sesiapa yang pergi ke wad ni mestilah memakai pakaian yang sopan. Yang kedua, menanggalkan kasut sebelum memasuki wad. Yang ketiga, penganutnya perlu memberikan tumpuan ketika beribadat di wad. Murid-murid boleh lihat dalam gambar ini. Gambar ini merupakan wad yang terdapat di negeri Kelantan.
Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat adab di kuil. Adab di kuil ini merupakan penganut agama Hindu. Penganut agama Hindu ini mereka menanggalkan kasut sebelum memasuki kuil. Seterusnya mereka membasuh kaki dulu sebelum masuk ke kuil. Yang ketiga, memberikan tumpuan semasa sami menjalankan upacara keagamaan. Kalau murid-murid perasan dalam ketiga-tiga adab di rumah ibadat yang telah kita bincangkan tadi, mereka mementingkan kebersihan. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat adab di gereja. Penganut agama Kristian, mereka mendengar ucapan paderi dengan senyap dan hormat. Mereka juga memberikan sumbangan ikhlas. Mereka perlu tertib dan bersopan ketika berada di gereja. Baiklah, mari kita lihat pula adab di tokong. Ini contoh gambar tokong bagi penganut agama Buddha. Baiklah murid-murid, penganut agama Buddha ini mereka memakai pakaian yang sopan. Seterusnya, mereka melakukan upacara pemujaan dan penghormatan mengikut aturan. Sekarang, mari kita lihat adab di Gurdwara. Murid-murid, Gurdwara ni rumah ibadat bagi penganut agama apa ya? Betul. Gurdwara merupakan rumah ibadat bagi penganut agama Sikh. Mereka ini menanggalkan kasut sebelum memasuki Gurdwara. Mereka juga berpakaian sopan dan menutup kepala. Seterusnya, mereka melakukan penghormatan kepada buku suci Guru Granth Sahib apabila masuk dan sebelum keluar daripada Gurdwara. Untuk makluman murid-murid, terdapat juga amalan tertentu yang tidak dilakukan di rumah-rumah ibadat khusus. Contohnya, amalan menyembah roh nenek moyang, upacara miring dan upacara memuja semangat padi. Sungguh pun begitu, kita perlu menghormati adab dan peraturan ketika upacara keagamaan dan kepercayaan itu diadakan. Seterusnya, yang terakhir, mari kita lihat apakah kepentingan pegangan agama dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita dapat menjadi manusia yang baik. Yang kedua, bila kita ada pegangan agama ni, dia menjadikan kita manusia yang mempunyai matlamat dan percaya kepada pembalasan. Yang ketiga pula, apabila kita mempunyai pegangan agama, kita akan secara tak langsung, kita akan saling menghormati dan kita tidak akan memandang rendah kepada agama lain. Yang keempat, apabila kita ada pegangan agama, ianya mengajar kita membentuk sikap manusia yang bertanggungjawab. Sebab nilai dengan amalan yang terkandung dalam setiap agama tu, dia mendidik masyarakat ke arah kesejahteraan. Yang kelima pula, kita dapat berlaku adil kepada manusia, alam dan haiwan. Baiklah, seterusnya yang terakhir, apabila kita ada agama dan kepercayaan ini, ia juga boleh menjadikan hidup kita aman dan sejahtera. Itu saja untuk video pada kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng. Cikgu mengharapkan kamu semua like, share video-video cikgu dengan rakan-rakan kamu. Terima kasih semua. Bye.